Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini saya cuba nak kongsikan berkenaan dengan bagaimana kita nak berikan slip pentaksiran bilik darjah dengan menggunakan Google Sheet. Okey, tapi berkenaan dengan penggunaan Google Sheet sebagai pemberian slip pentaksiran bilik darjah ni, saya hanya kongsikan setakat mana yang saya tahu sahaja. Mungkin ada cara yang lebih baik, tapi saya cuba kongsikan setakat yang saya bagi tahu inilah, setakat apa yang saya mahir. Kalau ada penambahbaikan mungkin saya kongsikan pada video yang seterusnya lah. Okey, baik. Jadi ini adalah contoh yang saya design sendiri untuk pembinaan pembahagian slip pentaksiran bilik darjah sekolah saya untuk tahun ini. Ini sebagai contoh ya. Okey, baik. Jadi saya akan designkan seperti ini. Jadi apabila saya bagi link Google Sheet ini kepada ibu bapa, mereka akan dapat paparan macam ni. Jadi mereka hanya boleh edit di kawasan ini sahaja. Manakala di kawasan lain saya letakkan sebagai protected sheet. Jadi maknanya tempat lain mereka tak boleh edit. Mereka hanya boleh edit kawasan ini sahaja untuk mereka masukkan IC anak mereka dan mereka dapat paparan nama serta link untuk pentaksiran bilik darjah pertengahan tahun dan pentaksiran bilik darjah akhir tahun. Macam tu. Okey, jadi saya nak kongsikan bagaimana untuk bina paparan seperti ini. Okey, yang pertama adalah kita kena bina data dulu. Okey, data seperti yang saya tunjukkan di sini adalah seperti sini. Okey, data yang mengandungi ringkas sahaja, iaitu mengandungi IC murid, nama murid serta link untuk download PBD pertengahan tahun dan link untuk download PBD akhir tahun. Okey, link ini adalah daripada satu folder yang lain yang kita letakkan slip PBD yang telah kita simpan daripada link yang kita dapat daripada slip PBD yang kita telah simpan daripada web BPK. Daripada template BPK tu kan kita dapat simpan semua keputusan slip pentaksiran bilik darjah murid. Jadi maknanya kita print semua sekali dan kita simpan dalam satu folder dalam Google Drive. Jadi maknanya kita hanya ambil link dia sahaja. Jadi maknanya kita tidak buat template yang baru. Kita hanya ambil link daripada PDF itu yang disimpan dalam folder. Pastikan ia telah share to everyone. Okey, pastikan ia telah share anyone with the link sebagai viewer. Okey, done. Okey. Okey, jadi seperti macam ni. Anyone with the link. Okey, done. Okey. Baik, jadi itulah link yang kita perlu untuk kita letakkan dalam data-data ini. Okey, seperti ini adalah link PBD pertengahan tahun untuk murid-murid seperti berikutlah. Dan untuk link download akhir tahun ni masih tak available lah sebab untuk PBD akhir tahun kita masih belum laksanakan. Okey, seterusnya setelah ada semua data ni, saya bagi contoh hanya 3 saja ya. Okey, ini adalah IC murid yang kita akan gunakan sebagai contoh nanti. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan hinggalah 1, 2, 3, 4, 5, 8 untuk murid yang bernama Laila. Okey, baik. Seterusnya kita nak bina paparan bagaimana ibu bapa dapat tengok sekiranya kita bagi link nanti. Okey, contoh yang saya buat ini adalah, saya buat tajuk dulu, slip pentaksiran bilik darjah SK Sungai Melayu 2021 dan saya letakkan sini sebagai nama IC. IC murid iaitu tempat untuk ibu bapa masukkan IC anak-anak mereka nanti. Kat sini nama penuh murid dan kat sini slip pentaksiran PBD pertengahan tahun. Okey, manakala kat bawah ni, okey, yang ni kita buat macam tu. Dan ini adalah slip pentaksiran PBD akhir tahun. Okay, ini pun kita buat macam ni juga. Okey.
Baik. Jadi macam mana kita nak buat adalah kita nak bagi parent tu masukkan IC kat sini dan akan keluar nama penuh murid kat sini. Okey, ini adalah formula-formula yang saya telah letakkan bawah ni. Ini adalah formula untuk nama penuh murid. Ini adalah formula untuk PBD pertengahan tahun dan ini adalah formula untuk PBD akhir tahun. Dan formula-formula ini saya telah binakan melalui data yang saya buat ini. Jadi kalau cikgu nak tiru 100% macam saya buat, jadi cikgu kena buat data yang macam ni jugalah. Jadi data macam ni. Petak macam ni. Mengikut kolom B, C, D, E macam tu. Okey, jadi yang ni untuk IC, yang ni untuk nama murid, yang ni untuk pertengahan tahun, yang ni untuk akhir tahun. Okey. Baik, jadi seterusnya, okey, jadi kita ambil kat sini. All, copy, kita masukkan kat sini. All kat sini, kita letak sama dengan kat sini. Supaya dia dapat baca untuk petak yang tu lah. Okay, not available. Sebab kat sini IC belum dimasukkan lagi. Okay, kita ambil yang ni pula. Untuk PBD pertengahan tahun. Okay, kita letak sama dengan. Sebab kalau saya letak sama dengan, saya tak boleh paparkan kat bawah ni. Okay, jadi yang ni kita ambil, copy, masuk. Jadi kalau cikgu buat sendiri, rasanya cikgu tak perlu buat paparan lah kot. Macam kat bawah ni saya buat ni. Cuma cikgu tengok yang kat atas ni saja. Okey, baik. Jadi formula saya dah buat. Dia did not find value sebab kita tak masukkan lagi IC kat sini. Okey, kita ambil contoh nama pertama. Nama pertama adalah nama Nur Izzatul Akmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya telah letakkan link download PBD pertengahan tahun dan link download akhir tahun ni masih tiada. Saya hanya letakkan mark kat situ not find. Not final lah untuk akhir tahun. Okey, baik. Jadi jom kita buat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kita tengok jadi tak? Yes, terus akan keluar. Okey, yang ni pun kita nak buat macam ni. Kita pastikan dia tak terkeluar macam tu lah. Okey. Jadi parent pun dia boleh klik kat sini. Sama ada dia papa guna phone ke, dia papa guna laptop ke, dia boleh klik. Jadi bila dia klik, dia akan terus pergi ke PDF. Macam ni. PDF paparan PBD yang kita simpan daripada template BPK. Izzatul 1 Cemerlang. Okey, jadi kat situ akan ada subjek, akan ada ulasan guru subjek, akan ada ulasan guru kelas. Okey, lain nampak. Macam ni. Okey, lengkap. Jadi maknanya kita tak bina template yang baru. Kita just sedut 100% daripada template BPK. Macam tu. Jadi taksiran akhir tahun pun, final pun tak ada lagi. Jadi kalau nak cantik, cikgu boleh mergekan benda ni, bagi sama. Okay. Dan saya tak nafikan kalau menggunakan Google Sheet ni ada kekurangan dia. Yang tu mungkin saya akan terangkan pada next video. Okay, sebab masalah kepada Google Sheet ni, saya bagi tahu terus lah. Dia, kita tak boleh, saya tak boleh nak buatkan untuk multiple user. Jadi maknanya kalau 2 atau 3 ibu bapa nak guna pada masa yang sama tak dapat. Macam tu. Jadi maknanya itu bermasalah lah sebab mungkin ada parent yang nak guna pada masa yang sama. Okey, bagaimana saya nak pastikan mereka tak dapat usik kat sini? Okey, saya ambil select semua macam tu. Saya right click dan saya ambil protect range. Okay, protect range dan saya letak set permission. Set permission only you. Saya saja yang boleh edit. Jadi kalau mereka dapat view benda lain ni, tapi mereka tak dapat view tempat sini. Bukan, mereka dapat view tapi mereka tak dapat edit. Mereka hanya boleh edit kat sini je. Jadi tempat-tempat lain ni kita select macam tu, right click, protect range and set permission. Dan pastikan only you sahaja. Maknanya kita je yang boleh edit. Macam tu. Okey, jadi kat sini je ibu bapa yang boleh edit. Tempat lain ibu bapa tak boleh edit. Okey. Macam tu. Jadi, kalau ibu bapa masukkan IC kat sini dengan membadukan formula ni dan data yang ada kat dalam ni, mereka akan terus dapat download kat sini lah. Dan data ini juga dapat di hide. Jadi ibu bapa pun tak boleh view.